Saya silakan Yang Berhormat Indra Mahkota untuk memulakan 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, saya berdiri untuk memulakan mewakili ahli-ahli Dewan Rakyat dari Perikatan Nasional untuk menyokong usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri demi sokongan dan solidariti kita sebagai rakyat Malaysia terhadap perjuangan Palestin. Ada dua bahagian daripada perbahasan saya yang ringkas pada hari ini. Bahagian yang pertama ialah berkaitan dengan ketetapan-ketetapan yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Ada dua perkara yang mesti kita tegaskan. Satu, bahawa rakyat Palestin mempunyai hak, tak kiralah dikira dari sudut mana pun, mereka mempunyai hak untuk mempertahankan diri dan seluruh dunia harus menerima hak mereka untuk mempertahankan diri, dan kita harus memberikan solidariti kita dengan menafikan apa saja pandangan-pandangan serong yang cuba diberikan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya beberapa kuasa besar di belakang Israel. Saya meminjam kata-kata seorang bekas Menteri Penerangan Palestin. Yang menjadi masalahnya ialah, pertama, apabila orang-orang Palestin mempertahankan diri dengan menggunakan cara-cara ketenteraan, mereka dipanggil teroris. Kita tak boleh panggil mereka teroris. Kedua, ketika mereka tidak menggunakan violent, mereka dikatakan menggunakan violent. Kita tak boleh tuduh mereka menggunakan violent. Ketiga, apabila mereka bersuara, mereka dituduh membuat provokasi. Kita tak boleh tuduh mereka membuat provokasi. Keempat, apabila orang seperti kita atau orang di luar Palestin yang menyokong orang-orang Palestin, perjuangan Palestin dan menentang Zionis Yahudi Israel, kita dituduh antisemitik. Kita tak boleh kata kita atau menuduh orang lain yang menentang Israel sebagai antisemitik. Dan yang kelima, apabila orang Yahudi sendiri menentang kekejaman Zionis Yahudi Israel, mereka dituduh sebagai dengan izin self-hating Jew. Kita tak boleh kata mereka adalah self-hating Jew. Mereka adalah pendokong-pendokong perjuangan rakyat Palestin. Kita kena sokong bersama dengan mereka. Kedua, saya bersetuju dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, harus ada penyelesaian segera dan menghentikan pertempuran. Tetapi, yang ini saya nak underline, penyelesaian dan menghentikan pertempuran tidak boleh berbalik kepada status quo. Sebab kalau berbalik kepada status quo, inilah yang berlaku. Sudah 75 tahun. Penyelesaian hanya dengan syarat pendudukan haram dan dasar apartheid Israel dihentikan. Baru kita boleh bersetuju dengan penyelesaian. Bahagian yang kedua daripada perbahasan saya merujuk lebih dalam kepada tindakan kita sebagai kerajaan Malaysia. Ada 3 perkara. Pertama, kita mesti terus menggunakan perkataan dan melabelkan Israel sebagai apartheid, entiti apartheid, dan sangat mustahak tidak disebut oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, kalau boleh ditambah, Malaysia tidak akan normalisasi hubungan dengan Israel. Kedua, Malaysia harus meneruskan sokongan kita kepada perjuangan Palestin, termasuk dengan mengambil kira bentuk-bentuk baru dan generasi baru Palestin. Sebagai contoh, BDS Movement, Boycott,
divestment dan sanctions. Saya percaya Ledang akan teruskan selepas ini, dan di Malaysia ada sebuah pusat baru yang ditubuhkan dan saya harap kerajaan bagi bantuan khususnya di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Saya merujuk kepada Hashim Sani Center for Palestine Studies di Universiti Melaya. Dan poin saya yang terakhir, yang ketiga dari bahagian yang kedua ialah di samping Malaysia meneruskan sokongan dan solidariti terhadap perjuangan Palestin di semua platform dan semua proses antarabangsa, kita juga sebagai sebuah negara harus meningkatkan dokongan kita dalam bentuk-bentuk yang lain disebut oleh Timbalan Perdana Menteri humanitarian. Saya harap ia termasuk soal pendidikan anak-anak Palestin, termasuk di universiti-universiti dan di sekolah-sekolah di tanah air kita. Saya minta maaf Air Tam tak sempat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Dipersilakan Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Tok Timbalan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertamanya ingin menyambut baik usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membentangkan kenyataan kementerian ataupun kenyataan menteri ini. Ini satu tindakan yang bagi saya penting, pada waktunya, timely dan juga menggambarkan solidariti rakyat Malaysia dan kerajaan kepada Palestin. Keduanya, saya juga pada masa yang sama sebagai pengerusi kaukus parlimen berkenaan Palestin mengambil pendirian untuk juga memastikan supaya kita berada di aliran arus yang betul apabila kita menyebutkan tentang isu krisis ataupun konflik Palestin-Israel ini. Antara perkara penting yang saya rasa kita kena faham dan sama-sama untuk sampaikan kepada rakyat dan kepada luar sana ialah bahawa apa yang berlaku ini bukanlah satu tindakan ganas daripada pihak Hamas kepada Israel, tetapi sebenarnya satu tindak balas mempertahankan diri yang selama ini telah dilakukan secara ganas oleh Israel. Pihak rejim Zionis Israel mengambil tindakan ganas, zalim, pendudukan haram, melanggar hak asasi manusia selama-lamanya. Dan oleh kerana itu, tindakan ini perlu diambil dan wajar diambil untuk memastikan supaya ada hak itu dapat dipertahankan kepada rakyat Palestin dan kepada tanah Palestin. Sebab itu bagi saya, kita menekankan, saya rasa kita kena kerap tekankan perkara ini. Sebagai wakil-wakil rakyat, jangan ada perasaan bahawa timbul kenapa berlakunya peperangan ini sehingga menyebabkan rakyat Palestin sendiri yang terpaksa tanggung sengsara akibat daripada tindakan Hamas. Ada timbul mungkin naratif ataupun pandangan-pandangan yang begini. Mereka kata, okey, sekarang Hamas mempertahankan diri, tapi yang sengsaranya adalah rakyat Palestin di Gaza. Mereka duduk dalam kawasan Gaza yang adalah satu penjara terbesar dan sekarang diserang dan tidak dapat keluar daripada Gaza dan terpaksa tunggu untuk mati sahaja. Jadi ini saya rasa tidak benar. Kita kena pertahankan, kita kena bagi naratif yang betul. Iaitu, pertamanya kita kena faham bahawa ini adalah negara haram Israel. Apa yang berlaku pada tahun 1948, apa yang berlaku pada tahun 1967 dan seterusnya, apabila mereka menduduki secara haram yang disebut sebagai settler colonialism, penjajahan pendudukan haram, mengambil tanah-tanah rakyat Palestin. Malah di West Bank itu pun mereka kata itu sebenarnya adalah tanah jajahan Palestin, tetapi dianggap sebagai di bawah Israel Authority. Mereka tidak bebas untuk bergerak. Jadi kita kena bagi satu naratif yang betul berkenaan dengan perkara ini. Ini adalah respon tegas kita. Kita tidak boleh biarkan keganasan itu berterusan, dan oleh kerana itu pihak Palestin terpaksa mempertahankan diri dan bawa perkara ini kepada pihak antarabangsa dan lain-lain. Timbalan Yang di-Pertua, pada masa yang sama, insya-Allah saya ingin juga menyebutkan beberapa tuntutan yang dibuat oleh kaukus.
Lepas ni kita akan adakan sidang media. Iaitu tekanan ini mesti dizahirkan kepada rejim Israel supaya mereka pertama, seperti mana yang disebutkan oleh Indra Mahkota tadi, menghentikan segala kegiatan yang melanggar undang-undang dan hak kemanusiaan. Kedua, menghormati hak kedaulatan rakyat Palestin di bumi mereka sendiri. Ketiga, tidak menjadikan situasi sekarang sebagai alasan untuk tindakan khianat mencetuskan pergolakan di Palestin dan juga untuk mendapatkan sokongan negara-negara lain melalui hubungan normalisasi tadi. Kita kena tolak normalisasi ini. Saya percaya Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan ahli-ahli wakil rakyat sekalian, tindakan ini mungkin berlaku kerana ini untuk menghentikan normalisasi yang bakal berlaku di antara Israel dengan Arab Saudi. Ini sedang dalam proses. Kalau ini berlaku juga, bermakna ianya akan menimbulkan satu suasana yang amat complicated bagi negara-negara yang ada hubungan dengan Arab Saudi, termasuk Malaysia. Jadi saya percaya perkara ini juga perlu ditekankan oleh kerajaan dan juga oleh. Akhir sekali, Kinabatangan nak masuk sikit dah. 1 saat. Berhormat, apakah Berhormat juga ingin mencadangkan kepada kerajaan bahawa perlu satu resolusi di PBB secara serta-merta memberhentikan penindasan Israel ini sudah 75 tahun, tetapi PBB menjadi bisu dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Saya setuju. Saya percaya perkara ini perlu dibawa kepada peringkat PBB, walaupun kita tahu tindakan oleh PBB ini banyak dilanggar sudah oleh pihak Israel. Tetapi ianya perlu diteruskan. Malah saya ingin cadangkan kepada pihak kerajaan dan juga parlimen supaya kita membawa isu ini kepada peringkat IPU, Interparliamentary Union, yang akan bersidang tidak lama lagi. Di samping itu, ke dalam persidangan Parliamentary Union of the OIC Countries, PUIC. Ini adalah persidangan-persidangan yang boleh menjadi platform pelantar untuk kita bangkitkan berkenaan dengan isu rakyat Palestin dan mendapat hak mereka. Dan akhir sekali, Timbalan Ketua, saya juga memohon supaya rakyat Malaysia bangkit, mendengar berkenaan perkara ini, ambil perhatian, ambil berat, ambil serius berkenaan dengan perkara ini, kerana ianya bukan hanya soal Palestin, tetapi ianya adalah soal hak kemanusiaan mereka, kebebasan, keamanan, dan juga memberikan harapan bagi kita bahawa kita ada perjuangan yang berterusan untuk membebaskan dan memastikan tanah mereka ini mendapat hak yang sewajarnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ledang. Dipersilakan Yang Berhormat Muar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Realiti pada hari ini, rakyat Palestin sedang hidup di dalam penjara terbesar di dunia. Kebebasan harian disekat, dihalau dan diusir daripada tanah dan rumah milik mereka. Elektrik dan air dikawal oleh pemenjara mereka, iaitu Israel. Mereka setiap hari tidur dalam ketakutan. Pada bila-bila masa, pagi dan malam boleh dibedil oleh bom. Pada bila-bila masa, the occupiers boleh ketuk, hentam pintu, usir mereka daripada rumah yang baru dibina. Realitinya mereka sedang hidup dalam ketakutan 24 jam, 7 kali seminggu selama berdekad-dekad lamanya. Perkara ini bukanlah perkara yang baru timbul dan muncul beberapa minggu yang lepas. Sebab itu, apabila pihak dunia hanya menggunakan selective outrage, kemarahan yang selektif, apabila ada mangsa dan rakyat yang tidak bersalah dibunuh, tetapi mereka menutup mata, membutakan mata, memekakkan telinga apabila rakyat Palestin dibunuh dengan kejam sejak berdekad-dekad lamanya. Dan ini bukanlah perkara yang hanya diadili oleh pemimpin rakyat Malaysia. Kalau kita lihat laporan Amnesty International sendiri yang menunjukkan bahawa kekejaman Israel ini direkodkan sebagai war crimes, jenayah besar peringkat antarabangsa. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, turut dirujuk
dengan izin to the International Criminal Court, Mahkamah Jenayah Dunia, kerana pembunuhan yang kejam, pengambil alihan tanah secara paksaan, usiran besar-besaran. Persoalannya ini, apabila pemimpin dunia di persada dunia katakan Israel has the right to self-defense, di manakah mereka apabila rakyat Palestin dibunuh secara kejam? Mana hak Palestin untuk membela dan mempertahankan nasib mereka? Kita tidak boleh ada selective outrage. Adakah nyawa seorang Israel jauh lebih bermakna daripada nyawa seorang bayi, wanita, anak-anak yang kejam dibunuh di Palestin? Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, saya ingin memaklumkan dalam dewan ini kita tidak boleh ada selective outrage ini. Kalau di Ukraine, negara-negara besar dunia, Eropah, Amerika Syarikat, UK dan yang lain cepat bertindak, berikan bantuan, berikan pembelaan. Mereka kata we need to fight the occupiers kerana Rusia ambil alih tanah secara paksa. Tetapi di dalam Palestina Israel pula, apabila the occupiers datang mengusir, membunuh dengan kejam, secara tiba-tiba mereka buta, pekak dan bisu. Itulah selective outrage di peringkat persada dunia yang wajib kita tentang dan lawan. Perkara ini lebih merisaukan, Tuan Yang di-Pertua, adalah kerana ini adalah bom jangka. Bom jangka ini berdekad-dekad lama. Tetapi lebih spesifik sejak 2-3 tahun yang lepas, apabila tanah-tanah yang sebelum ini, I'm not talking about pre-1960s, yang telah dibina rumah-rumah orang Palestin, secara tiba-tiba illegal occupiers sedikit demi sedikit mengambil alih tanah bumi Palestin yang semakin lama semakin kecil. Mereka ketuk pintu ke pintu, usir mereka keluar, tarik heret orang Palestin keluar daripada rumah, pukul mereka, ada yang sampai dibunuh. Pada baru-baru ni di perhimpunan PBB, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan satu peta yang menunjukkan bahawa bumi Palestin itu tidak wujud lagi. Tetapi sambil dia mengeluarkan peta yang melenyapkan bumi Palestin, menteri-menteri tertinggi di dalam kabinetnya kata bahawa mereka akan mengusir rakyat Palestin. Tetapi sambil perkara ini berlaku, masih ada negara-negara Islam yang sanggup bersekongkol dengan kepimpinan pembunuh Benjamin Netanyahu ini. Sebab itu Malaysia perlu tegas dalam bab ini. Walaupun di persada dunia, minta maaf, masa sangat ringkas, singkat. Walaupun kita ada hubungan yang baik dengan negara-negara ini, but we should not compromise. Saya ada satu cadangan, izinkan 30 saat, yang kalau boleh saya cadangkan kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kerana sambil kita melihat apa yang sedang berlaku, Malaysia ada peranan untuk dimainkan. Kita patut memanggil persidangan OIC secepat mungkin dan keluarkan satu kenyataan bersama dengan negara-negara OIC to condemn unequivocally the mass murder of Palestinians, bukan saja pada masa ini tetapi berdekad-dekadnya lepas. Dan yang kedua, secara pragmatik, adalah untuk menubuhkan humanitarian corridor supaya saluran-saluran bantuan asas dapat disalurkan sebaik mungkin. Kerana Tuan Yang di-Pertua, sambil kita selesa di dalam dewan ini, sambil mereka sedang berperang, negara Israel telah pun memutuskan elektrisiti, air, sumber asas kepada rakyat Palestin yang tidak bersalah langsung. Walhal kalau di Ukraine, walaupun ada ura-ura Russia memutuskan elektrisiti, terus dipanggil this is the biggest war crime, jahat, kejam. Tetapi apabila negara Israel memutuskan elektrisiti, air, asas untuk orang hidup, hospital dibedil, hancur, satu bangunan dihancurkan, masjid yang dibina oleh Malaysia hancur, dilenyapkan begitu saja. Tapi tak ada pun mereka kata this is a war crime. So we need to set up that humanitarian corridor secepat mungkin supaya bantuan asas dapat disalurkan sebelum perkara ini melarat. Malaysia perlu bertegas mempertahankan prinsip kita jaga negara-negara kecil seperti Palestin. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Mohon dipersilakan Yang Berhormat Macang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Pertua kerana memberi peluang
untuk kami membahaskan perkara yang amat penting pada hari ini. Dewan Yang Mulia, Tuan Dipertua, kita lihat sebenarnya pada hari ini, ketika ini, hipokrasi Barat dalam melihat konflik yang berdarah di Gaza, di Palestin ini memuncak dan tidak surut. Kita lihat bila mana Ukraine membela, mempertahankan wilayahnya, Barat mengatakan mereka adalah pejuang kebebasan dan hak kedaulatan mereka. Tetapi bila Palestin membicara puluhan tahun hak kedaulatan, kebajikan, kemanusiaan, mereka dicop sebagai teroris. Tuan Dipertua, pada hari ini ahli Parlimen Perikatan Nasional akan menyokong usul dan pandangan yang diberikan tadi oleh Bagan Datuk, walaupun kita berbeza dari segi politik. Ini kerana keutamaan maqasid kita, khususnya sebagai umat Islam, dalam mempertahankan Masjidil Aqsa dan bumi Palestin, bumi para anbiya, melangkaui perbezaan politik kepartian. Tuan Yang Dipertua, saya ingin merekodkan pendirian saya dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini bahawasanya Israel adalah rejim apartheid. Israel adalah rejim penjajah zaman baru. Israel adalah rejim fasis yang kita perlu sama-sama sokong dan perakui. Ini penting, Tuan Dipertua, kerana dalam kita bukan terlibat di medan pertempuran yang berdarah, kita terlibat dalam medan pertempuran idea, medan pertempuran diplomasi, di mana idea dan hujah kita akan memberi kesan yang besar berkenaan dengan dasar luar negara-negara Barat dan dasar luar negara-negara OIC yang semakin menerima proses menormalisasikan hubungan dengan Israel yang Malaysia perlu tolak sampai kiamat. Tuan Yang Dipertua, pada masa yang sama, saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan, pada Wisma Putra, untuk mengambil pendekatan yang baru selain daripada diplomasi melalui pintu diplomasi PBB. Saya syorkan kepada pihak kerajaan untuk mengepalai diplomasi agama dan budaya. Kerana kita tahu, walaupun memang konflik di Palestin ini adalah konflik kemanusiaan, it's about territory and land, pada masa yang sama memang ada unsur-unsur keagamaan yang kuat, sama ada di pihak Muslim maupun di pihak Yahudi. Ya, itu. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Ini memang satu tindakan tepat. Kedua-dua pihak memang sokong. Setiap kali kita bahas perbuatan keji Zionis itu, memang kita kecam. Dan saya tertarik Yang Berhormat kata boleh bawa dan bincang. Bukan sekadar resolusi. IPU ada, OIC ada, PBB ada. Setiap kali kita buat satu resolusi, tindakan susulan tu kita tak nampak. Apa tindakan Malaysia yang lebih berani untuk kita mengusulkan perkara ini? Ada suatu keputusan yang positif. Terima kasih. Terima kasih Hitam atas cadangan yang penting, dan saya ingin membawanya kepada perbincangan yang ini. Kalau kita lihat sebenarnya tuan-tuan, Tuan Dipertua, kita perlukan diplomasi agama dan budaya supaya naratif yang songsang, yang dijaja oleh Jewish lobby di Washington berkenaan dengan Israel dan Palestin itu diperbetulkan. Kalau kita lihat, kita pernah ada seorang anak Malaysia yang sudah pun berbakti di Palestin, Dr. Ang Sui Chai, dalam bukunya From Beirut to Jerusalem, seorang doktor. Beliau merupakan seorang penganut Christian Zionis pada asalnya, tetapi selepas beliau sendiri turun menyaksikan kesan pembantaian Sabra dan Shatila, beliau mengubah pendirian beliau dan menjadi orang yang memahami masalah Palestin dengan seadilnya, walaupun beliau bukan merupakan seorang Muslim. Dan ini satu perkara yang penting, kerana kita lihat keangkuhan Barat, keangkuhan Israel, walaupun mereka ini minoriti disokong oleh pelobi-pelobi Yahudi Zionis di Amerika. Kita perlu betulkan naratif ini dengan adakan banyak dialog-dialog berkenaan agama, berkenaan dengan kegagalan Zionism dalam memberi keadilan kepada kaum Yahudi. Silakan Kang. Kang tunggu lama dah. Okey, Yang Berhormat Tuan Dipertua, Yang Berhormat Macang, setuju tak Macang
Kalau saya katakan, inilah masa yang amat sesuai untuk rakyat Palestin bangkit melalui pergerakan Hamas dan Brigade Al-Qassam untuk mengusir Israel keluar dari bumi Palestin. Inilah pasukan yang amat digeruni oleh Israel berbanding dengan PLO pimpinan Yasir Arafat. Biar mati syahid, jangan mati kata. Allahu Akbar. Takbir. Terima kasih kerana saya bersetuju penuh. Ini masa untuk kita berikan sokongan penuh kepada Hamas dan Brigade Al-Qassam dalam mempertahankan setiap inci bumi Palestin dan yang lebih penting Masjid Al-Aqsa yang kita sama-sama pegang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menyokong usul Bagan Datuk. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Dipersilakan Yang Berhormat Ipoh Timur. Terima kasih Timbalan Speaker. Setiap hari secara puratanya 3 kejadian akan berlaku di mana rakyat Palestin bukan sahaja diusir daripada rumah mereka, tetapi yang datang mengusir, yang kita boleh namakan apa jua nama, peneroka ke, penceroboh ke, peneroka pencerobohan haram daripada Israel ke, mereka diusir daripada rumah. Apabila mereka diusir daripada rumah mereka turun-temurun, mereka baling batu untuk mempertahankan rumah mereka. Apabila mereka membaling batu, serangan kembali adalah ditembak di kepala. Ini adalah realiti yang telah berlaku semenjak penjajakan atau tracking dilakukan oleh UN. 3 kejadian seperti ini berlaku setiap hari. Setiap hari Dan apabila kita dengar respon daripada luar, khususnya dari kalangan orang Malaysia, di mana ia disamakan apa yang telah berlaku dalam 2-3 hari ini disamakan dengan satu tindakan keganasan. Saya mohon, saya mengajak semua ahli-ahli dewan di sini untuk memainkan peranan dan mengambil tanggungjawab untuk menyedari rakyat senegara kita bahawasanya kita tidak boleh sekali-kali menyamakan tindakan yang ditakluki dengan yang menakluki. Puan Timur minta saya sokong. Terima kasih Puan Timur. Saya juga turut bangun untuk menyokong usul ini dan juga mencadangkan, pertamanya, kalau boleh kerajaan juga menyediakan bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa di Palestin, di mana kita boleh aturkan satu misi untuk memberi bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa yang mengalami kecederaan disebabkan oleh tindakan kejam Israel. Pada masa yang sama, saya ingin tanya kepada kerajaan, adakah kita juga bercadang untuk menyediakan pasukan pengaman daripada Malaysia ataupun daripada ASEAN untuk ke situ bukan bertempur, tetapi sekurang-kurangnya melindungi mangsa-mangsa yang dizalimi dan dikejami oleh Israel? Puan Timur tambah sikit daripada apa yang disebut tadi. Sikit. Okey, terima kasih Puan Timur, terima kasih Datuk Yang Ketua. Sekarang ni kita minta semua rakyat Malaysia supaya tidak terpengaruh dengan agenda barat yang menyebut apabila rakyat Palestin mempertahankan tanah air mereka, mereka disebut pengganas. Sedangkan berpuluh tahun, daripada tahun 47, 46, 45, apabila rakyat Palestin dibunuh hari-hari, tiba-tiba media-media kita termasuk dalam negara menyebut rakyat Palestin adalah pengganas, sedangkan mereka mempertahankan tanah air. Yang ini kita kena minta media-media kita supaya jangan terpengaruh dengan media-media barat yang mereka ada hide agenda mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada dua yang hormat. Saya setuju dengan segala yang telah dibawa, khususnya cadangan yang dibawa oleh Jelutong bahawasanya kita bertanggungjawab sebagai satu pelaku negara untuk menghantar
pasukan penyelamat atau pasukan perubatan untuk membantu usaha-usaha di sana untuk menyelamatkan nyawa. Tapi pada asasnya, apa yang perlu kita pertimbangkan, seperti disebut oleh Aitam tadi, tindakan susulan selepas ini, kita boleh keluarkan 100,000 resolusi di mana-mana peringkat multilateral pun, kita perlu pastikan tindakan diambil dan pastikan undang-undang antarabangsa terpakai sama untuk semua, termasuk rejim pengganas Israel ini. Ini adalah sesuatu yang wajib. Sebab keganasan yang telah mereka lakukan selama ini tidak boleh menunggu tindakan keadilan lagi. Bab menunggu ni, saya terpaksa membawa bahawasanya peperangan tidak menunggu kesiagaan mangsanya. Maka resolusi kita, cadangan kita, ketetapan yang bakal kita buat dalam Dewan Yang Mulia ini tidak boleh menunggu. Sekian, terima kasih. Ipoh Timur menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Dipersilakan Yang Berhormat Sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Satu ucapan oleh Syahid Sheikh Ahmad Yassin sebelum beliau syahid 2004 mengatakan bahawa bumi Palestin dan Masjid Al-Aqsa bukan hak milik mutlak orang-orang Arab, bahkan ialah hak umat Islam keseluruhan dan hak kemanusiaan sejagat yang ciptakan keamanan dan menentang kezaliman. Operation Al-Aqsa Flood yang sedang berlangsung sekarang ini adalah satu manifestasi daripada langkah besar gerakan pembebasan di Palestin untuk menamatkan kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh rejim apartheid Israel lebih 70 tahun. Pada 6 hari bulan Oktober 1973, tarikh yang sama berlaku dalam Operation Al-Aqsa Flood ini, iaitulah yang disebut Yaumul Kippur, perang Ramadan di antara negara Arab dan Israel. Dan selepas itulah berlakunya perluasan wilayah-wilayah haram Israel. Dalam laporan Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia, laporan oleh Volker Turk pada tahun lepas, jumlah penerokaan haram rejim Israel di seluruh tanah Palestin telah meningkat daripada 520,000 penempatan haram kepada 700,000 penempatan haram sejak sedekat yang lalu. Maka sudah pastilah tindakan Hamas ini adalah untuk nak mengembalikan tanah-tanah mereka yang telah dirampas, termasuklah di bumi Gaza yang hari ini menjadi penjara terbesar di dunia. Saya sempat ke sana 3 kali melihat penderitaan penduduk Gaza itu, dan sempadan dengan Israel yang disekat, yang hari ini telah pun dirobohkan pagarnya di Askalon, di Beersheba. Itu adalah tanah-tanah orang-orang Palestin yang telah dirampas sejak sekian lama. Tuan Yang Pertua, yang penting juga ialah pada hari ini seluruh dunia perlu melihat apa yang berlaku ini sebagai titik untuk menamatkan penderitaan rakyat Palestin dan menghentikan kezaliman yang berterusan oleh rejim apartheid. Ya, jika tidak ada noktah pada pertempuran ini, sudah pasti negara Palestin itu akan lenyap, termasuklah di bumi Gaza, di tebing barat dan sebahagian daripada kawasan-kawasan yang telah pun diduduki oleh Israel pada ketika ini. Laluan sikit. Ya. Adakah Yang Berhormat bersetuju supaya kefahaman menentang Israel ini diterapkan dalam pelajaran di sekolah-sekolah, supaya anak-anak muda kita di sekolah sudah faham daripada awal pendirian negara menentang kezaliman Israel ini diterap di peringkat sekolah lagi? Adakah Yang Berhormat bersetuju? Ya, sudah pasti ia perlu diberi suatu penegasan bahawa proses sejarah yang berlaku mesti difahami oleh seluruh anak-anak kita supaya mereka memahami, mengenal yang mana adil, yang mana zalim yang sedang dilakukan oleh manusia hari ini. Tuan Pertua, yang poin kedua terakhir, iaitulah
saya ingin memohon perhatian pihak kerajaan apa langkah terdekat yang akan disalurkan oleh pihak kerajaan khususnya dalam bantuan kemanusiaan kepada lebih seluruh rakyat Gaza khususnya. Dalam laporan 24 jam lalu sudah hampir 300 orang yang terkorban termasuk 20 kanak-kanak, lebih sudah 2,000 yang tercedera, dan masjid dan hospital-hospital di Gaza juga sedang penuh syarat dengan pesakit-pesakit yang cedera dan sebagainya. Dan saya yakin rakyat Malaysia hari ini sedang bergerak, termasuk daripada NGO-NGO kita di Perikatan Nasional, di parti kita sedang menggerakkan Aid for Palestine, dan kami mohon pihak kerajaan bersama memberi komitmen kalau dapat disebut Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri jumlah yang akan disalur oleh kerajaan pada hari ini untuk diumum kepada seluruh rakyat berapa juta yang kita akan salurkan, termasuk kita akan kumpul bersama dengan seluruh jumlah-jumlah yang akan dikumpul bersama oleh rakyat Malaysia. Dan saya ingin menegaskan bahawa langkah yang segera perlu diambil oleh Wisma Putra, segera membuat perundingan dengan kerajaan Mesir bagi kerajaan Mesir membuka pintu sempadan di Rafah yang menjadi penghalang bantuan kemanusiaan daripada seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Pemuda-pemuda di Malaysia, pertubuhan-pertubuhan Islam bersedia untuk masuk ke Gaza untuk memberi bantuan, dan sudah pasti ia memberi impak besar kepada lebih 2 juta rakyat Gaza yang sedang dikepung. Penang je. Ringkas. Terima kasih. Terima kasih Datuk M. Tuan. Terima kasih Sik. Saya cuma nak minta isu ni dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kita minta segala lepas ni saya rasa ada bentuk perjanjian damai. Perjanjian damai ini kita tidak boleh bersetuju, kerana setiap perjanjian damai inilah yang menyebabkan Israel melampau, kerana dia disokong oleh dunia. Jadi perjanjian damai yang masa akan datang, kita harap kerajaan Malaysia tidak akan bersetuju dengan segala perjanjian damai ini supaya mereka tidak menjadi lebih ganas. Kalau kita bersetuju, makna Malaysia juga bersetuju dengan kewujudan keganasan, kezaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestin ini yang dah 100 tahun dah dibunuh sampai sekarang ini. Saya harap kerajaan Malaysia ambil perhatian, tidak menyokong segala perjanjian damai yang akan dibuat. Selepas ini akan ada lagi, insya-Allah. Terima kasih. Tuan Yang-Pertua, saya terakhir poin saya iaitu saya memohon penjelasan daripada pihak kerajaan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri bagaimana pendirian tegas kita ketika mana ada suara dan sudah ada kenyataan khususnya daripada Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri yang menyokong proses yang dipanggil two state solution dengan izin, yang saya pasti penjelasan ini tidak pun kita mengambil kira daripada penduduk Palestin itu sendiri. Mereka sendiri tidak bersetuju two state solution ini, dan kita sangat kesal apabila kenyataan ini disebut oleh Perdana Menteri ketika dalam sidang tahun ke-43 ASEAN Summit baru-baru ini. Dan kita sangat menyesali kalau proses two state solution ini dibawa oleh negara kita, yang saya yakin seluruh rakyat Palestin dan sama ada mereka berada dalam Palestin itu sendiri yang menjadi pelarian di negara-negara di sekitar itu, mereka sangat tidak bersetuju bahwa mereka memastikan kami perlu kembali ke negara Palestin untuk mengambil kembali tanah-tanah yang telah dirampas. Ada sebagian orang-orang Palestin di Lebanon menjadi pelarian, mereka masih memegang kunci-kunci rumah mereka yang telah dirampas sejak tahun 1997 dulu. Tuan Yang Pertua, saya mohon untuk kita membuat penegasan berkaitan dengan Palestin ini untuk mereka merdeka pada suatu hari nanti. Terima kasih Tuan Speaker.